Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran hari ini adalah Pendidikan Islam Tingkatan 2, Pelajaran 9 Bahagian Hadis. Munkar dicegah, hidup berkat. Boleh rujuk pada buku teks muka surat 52. Pelajar boleh ikut dan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Mari kita lihat maksud hadis tersebut. Man ra'a minkum munkaran, iaitu sesiapa dalam kalangan kamu melihat sesuatu kemungkaran. Falyughayyirhu biyadihi, iaitu maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, iaitu sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, iaitu sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, iaitu dan mengubah dengan hati itulah selemah-lemah iman. Hadis yang kita pelajari hari ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri. Siapakah Abu Sa'id al-Khudri? Nama penuh beliau adalah Sa'id bin Malik bin Sinan, salah seorang pakar hadis dalam kalangan sahabat. Berasal dari kaum Ansar, suku Bani Khazraj. Memeluk Islam sejak kecil. Pernah menjadi mufti di Madinah dan wafat di Madinah pada tahun 74 Hijrah. Apakah yang dimaksudkan dengan kemungkaran? Maksud kemungkaran pada bahasa adalah perbuatan atau perkataan yang dianggap buruk oleh akal yang sihat. Perbuatan mungkar mendapat kemurkaan Allah serta menyebabkan orang yang melakukannya akan ditimpa azab dan jauh daripada rahmat Allah. Namun begitu, biarpun kemungkaran dan maksiat yang dilakukan itu adalah bertentangan dengan syarak, namun ia sedikit pun tidak menyebabkan apa-apa kesan kepada Allah, tetapi kesan buruknya akan menimpa diri manusia itu sendiri. Untuk itu perlu diinsafi bahawa dengan sebab usaha dan maksiat yang dilakukan oleh manusia itu sendiri menyebabkan bahaya dan bencana menimpa mereka. Maksud kemungkaran dari segi istilah pula adalah perbuatan atau perkataan yang ditegah oleh syarak atau yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, Islam mengharamkan serta menegah segala perbuatan yang menyebabkan membawa kepada kemungkaran dan kebinasaan. Sesiapa yang mengajak kepada kejahatan, ia akan mendapat dosa seperti orang yang mengikutinya tanpa mengurangkan dosa mereka sedikit pun. Untuk pengusaha kepada sesuatu amalan keji, kejahatan atau maksiat, dan ia dilakukan serta diikuti oleh orang lain, ia juga akan mendapat dosa dan kejahatan yang sama atau setimpal dengan mereka yang melakukan maksiat itu. Dosa yang akan diterimanya itu akan berterusan dan akan ditanggungnya walaupun ia telah meninggal dunia, selagi ia diikuti oleh orang lain untuk tujuan maksiat. Apakah hukum menangani kemungkaran? Hukumnya adalah wajib. Daripada Qais bin Abi Hazim radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'aw zalima falam ya'khuzu ala yadayhi aw syaka ay ummahumullahu bi'iqabin minhu." Maksudnya, sesungguhnya apabila manusia melihat kemungkaran
tetapi tidak mengubahnya dengan tangan, hampir-hampir Allah menurunkan azab kepada mereka. Justru kita wajib menangani kemungkaran. Di dalam hadis ini diceritakan cara menangani kemungkaran iaitu dengan tangan, lisan dan hati. Para pelajar boleh mengamalkan doa ini dalam kehidupan seharian. Pelajar boleh rujuk kepada buku teks muka surat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Maksudnya, ya Allah, tunjuki kami bahawa yang benar itu benar dan rezekikan kami untuk mengikutinya. Dan tunjuki kami yang salah itu salah, serta berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Kemungkaran perlu ditangani secara berhikmah, iaitu menggunakan pendekatan yang betul, sesuai dan berkesan. Dengan ini, pelaku akan lebih mudah menerima teguran dan bersedia meninggalkan kemungkaran tersebut. Cara menangani kemungkaran dengan tangan adalah dengan mengubah dengan kuasa yang ada pada seseorang mengikut kemampuan dan bidang kuasa seperti ketua keluarga, ketua kelas, pengawas, ketua masyarakat dan ketua negara. Cara menangani kemungkaran dengan lisan pula adalah dengan cara menegur, menasihati atau melaporkan kemungkaran sama ada secara lisan atau tulisan. Cara menangani kemungkaran dengan hati pula adalah dengan cara membenci dan menjauhi kemungkaran tersebut. Berazam untuk tidak melakukannya dan berharap serta berdoa agar pelakunya diberi hidayah untuk bertaubat. Hikmah yang kita akan dapat apabila menangani sesuatu kemungkaran adalah dapat meningkatkan kualiti diri melalui nasihat dan teguran. Selain itu, hikmah menangani kemungkaran adalah dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni kerana bersikap prihatin. Dengan menangani kemungkaran juga, negara akan aman sejahtera kerana mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis yang kita pelajari pada hari ini adalah kita hendaklah mencegah kemungkaran dengan kuasa yang ada seperti menguatkuasakan undang-undang atau peraturan supaya negara aman dan sejahtera. Antara lain pengajaran hadis yang boleh diambil adalah kita hendaklah menangani kemungkaran secara lisan atau tulisan seperti nasihat atau teguran yang membina supaya masyarakat hidup dalam keadaan harmoni. Pengajaran yang lain adalah kita hendaklah membenci kemungkaran dalam hati dan berusaha untuk menjauhinya supaya hidup diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan yang boleh kita ambil daripada hadis pada kali ini adalah perbuatan mungkar dapat dicegah dengan iman yang kuat, iaitu melalui amal ibadat serta salat yang khusyuk. Justru kita hendaklah berusaha melaksanakan ibadat wajib dan memperbanyakkan ibadat sunat serta membersihkan hati dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah dengan mempertingkatkan keimanan serta memperbanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada kali ini, jom kita uji minda dahulu. Pertama, siapakah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu? Kedua, nyatakan 3 cara menangani kemungkaran yang dinyatakan dalam hadis ini. Ketiga, jelaskan 2 pengajaran daripada hadis ini. Sekian untuk kali ini. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.